Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Sirajuddin, iaitu pensyarah bagi subjek PIMK 3203, iaitu pengajian sirah dan akhlak. Baik, hari ini saya bersama dua lagi sahabat saya akan membentangkan tugasan 2 bagi pelajaran PIMK 3203. Baik, hari ini kumpulan kami iaitu terdiri daripada saya, Nur Asma Suhaili binti Muhammad Kidin, Nur Alimah Karina binti Nur Khairul Nizam dan juga Nur Amira binti Amdan akan membentangkan bagi tugasan 2 PIMK 3203, iaitu konsep dan juga kepentingan akhlak dalam kehidupan. Antara aspek pertama yang akan kita bincangkan ialah konsep akhlak. Akhlak boleh ditakrifkan sebagai gerak-geri, tingkah laku, tata tertib serta perbuatan seseorang dalam kehidupan seharian mereka. Manakala, menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 1976, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang serta membolehkannya membuat penelitian dan pertimbangan terhadap sesuatu perkara. Maka, kita boleh rumuskan bahawa akhlak adalah suatu perkara yang dizahirkan daripada hati manusia. Terdapat 3 kepentingan akhlak yang akan kami bincangkan. Antara kepentingan yang pertama ialah akhlak melambangkan kesempurnaan iman serta ketakwaan bagi seorang manusia yang berakal. Perkara ini turut dijelaskan dalam hadis riwayat Daud dan At-Tirmizi, iaitu Inna akmalal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa inna husnul khuluqi la yablughu darajat tasawwuf wassalah, yang bermaksud sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna ialah mereka yang terbaik akhlaknya, dan sesungguhnya akhlak yang baik akan mencapai kedudukan puasa dan solat. Maka kita boleh simpulkan di sini bahawa terdapat perkaitan antara solat iaitu ibadah dan juga akhlak, di mana akhlak yang baik pasti akan menghasilkan ibadah yang berkualiti. Akhlak adalah jemaah hati bagi seorang manusia. Maka ketakwaan iman juga bermaksud nilai kerohanian serta kepercayaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini juga akan menjadi asas bagi keyakinan serta pegangan mereka terhadap Allah. Jelasnya, dengan akhlak yang baik tidak dinafikan bahawa seorang itu pasti akan menghasilkan ibadah yang berkualiti seperti puasa, solat sunat dan sebagainya. Maka mereka juga akan menjadikan Rasulullah sebagai kedua hasanah, iaitu sumber teladan. Rasulullah merupakan sumber teladan kita seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah baik bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dalam keadaan senang maupun susah. Maka kita boleh simpulkan bahawa akhlak adalah satu perkara yang baik serta mendorong kita melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Sekian daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh Nur Asma Suhaili. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan terhadap kepentingan akhlak dalam kehidupan, iaitu kepada isi yang seterusnya, iaitu akhlak dapat membentuk manusia menjadi khalifah terbaik di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita masuk kepada kepentingan yang kedua, baik, saya akan membacakan satu riwayat yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya. Baiklah, Islam telah memandang bahawa akhlak itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Hal ini demikian kerana akhlak itu akan dapat mewujudkan rasa kedamaian dan juga keselamatan kepada semua manusia, sama ada di dunia maupun di akhirat. Disebabkan itulah terciptanya Rasulullah SAW untuk diutuskan kepada umat manusia bagi mengajarkan akhlak agar wujudnya kedamaian dan juga ketenteraman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu sendiri telah ada suri teladan yang baik, iaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kedatangan hari kiamat, dan juga dia yang banyak menyebut nama Allah. Seterusnya, menurut Miqdad Yalchin, beliau telah menjelaskan bahawa akhlak mengandungi beberapa aspek penting. Aspek yang pertama adalah akhlak merupakan sifat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang. Baik, aspek yang kedua adalah akhlak merupakan sesuatu sifat yang telah dimiliki dalam diri seseorang dengan latihan
yang akhirnya menjadi sebati dengan diri. Baik, aspek yang ketiga adalah akhlak mengandungi aspek dimensi batin atau kejiwaan dan juga zahir dalam membentuk kelakuan seseorang. Baik, seterusnya kita pergi kepada bagaimana akhlak itu dapat menjadi diameter ataupun kayu ukur kepada seseorang yang akan mempunyai akidah maupun ibadah yang baik. Baik, yang pertama, akhlak yang baik merupakan simbolik kepada hati yang baik. Baik, yang kedua, hati yang baik akan berpandukan kepada pegangan yang benar. Maka, pegangan yang sebenar-benarnya ataupun pegangan yang betul, iaitu pegangan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah, menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai akidah yang benar dan tidak terpesong. Seterusnya, apabila seseorang telah mempunyai akidah yang mantap, maka sudah pasti mereka akan menunaikan segala ibadah yang telah dituntut dalam Islam. Sekarang saya akan menerangkan contoh bila kita kaitkan dengan aspek yang telah dibincangkan tadi, iaitu akhlak merupakan sesuatu sifat yang telah dimiliki dalam diri seseorang dengan latihan yang akhirnya menjadi sebati dengan diri. Okey, baik. Misalnya kita mengambil zakat. Zakat merupakan suatu perkara yang wajib. Apabila seseorang itu melakukan ibadah zakat tersebut, maka sudah tentu beliau mengetahui bahawa zakat merupakan perkara yang dituntut. Maka daripada situlah kita dapat melihat bahawa zakat pada akhirnya akan menjadi sebati pada diri seseorang itu apabila dilatih, dan akhirnya akan membentuk seseorang individu atau seseorang individu itu menjadi seseorang individu yang pemurah, bermula daripada ibadah yang dilakukan, iaitu zakat itu sendiri. Jelas di sini bahawa kepentingan akhlak itu akan dapat menjurus menjadi seseorang individu yang terbaik sama ada di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya tentang isi kepentingan akhlak. Yang kedua, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada sahabat saya, iaitu Nuralimah Khairina. Baiklah, sebelum kita pergi kepada kepentingan akhlak yang ketiga, marilah kita menghayati satu hadis. Sayyidatina Aisyah ketika ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW menjawab, akhlak Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, jadi apakah kepentingan akhlak yang ketiga? Baiklah, kepentingan akhlak yang ketiga ialah dapat mengelakkan seseorang daripada melakukan maksiat. Kenapa akhlak dapat mengelakkan seseorang daripada melakukan maksiat? Kerana yang pertama, akhlak yang baik akan sentiasa mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, apabila seseorang itu berakhlak baik, maka diri dia akan sentiasa terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dia tidak akan mudah tertarik ataupun terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Contohnya, seseorang yang berakhlak baik tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan kata-kata kesat ketika berbicara. Dia akan lebih terarah untuk menggunakan kata-kata yang sopan ketika menyampaikan sesuatu dengan orang lain. Dan maksudnya kat sini, apabila dia pandai menggunakan kata-kata yang sopan, maksudnya dia tak kira keadaan. Sekiranya dia dalam keadaan marah sekalipun, dia tidak akan menggunakan kata-kata yang dapat menggores hati seseorang. Jadi, di sini kita dapat lihat akhlak yang baik akan sentiasa mendorong seseorang untuk ke arah kebaikan dan mengelakkan dia daripada melakukan sesuatu yang maksiat ataupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa akhlak yang baik dapat mengelakkan seseorang daripada maksiat? Perkara ini mudah aja, iaitu akhlak yang baik merupakan pelahiran daripada dalaman yang baik. Maksudnya merangkumi kepada aspek akidah dan juga ibadah. Maksudnya di sini harus mempunyai pegangan akidah yang mantap dan mengamalkan ibadah dengan baik sebelum mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Contohnya, saya bagi contoh. Seseorang ini mengamalkan menunaikan solat tepat pada waktunya. Secara tak langsung daripada ketepatan waktu solat yang dipatuhi ini, maka dia akan melatih diri dia untuk menjadi seseorang yang berakhlak. Dengan berakhlak dari segi apa? Berakhlak daripada segi menepati masa apabila dia ada urusan-urusan dengan manusia ataupun dengan masyarakat. Dia tak akan sewenang-wenangnya melewatkan. Sebab apa? Kerana diri dia ni dah dilatih waktu dia tengah beribadah untuk sentiasa mengamalkan tepati masa tersebut. Sekian, terima kasih.